Okay, Assalamualaikum semua. Okay, tak sangka lah kita dah ke episod kedua lah ni. Okay, apa gelak-gelak semua. Okay, hari ni macam special sikit. Kita ada a special guest. Rasanya semua dah tahulah apa rasanya. Kita orang pun sembang masa dia agak last episode. Okay, kita nak kenalkan diri ke? Ke tak payah lah? Tak payah lah. Tak payah dah. Nak kenalkan diri kita tengok. orang yang special. Kenalkan orang yang special lah. Nak kenalkan diri tengok balik episod 1 lah. Kita dah kenalkan. Okay, betul. Okay. Seperti yang kita tahu, special guest kita Haris Mansur. Yang saya tahu pasal dia Best Nose Rhyme cantik lah. Tu je lah yang saya nampak selalu kan. Best Nose Rhyme. Okay. Kita mula dengan enjoy lah. Apa kita nak kick off dengan perbualan ni? Okey, Assalamualaikum. Sebelum tu, Assalamualaikum Riz. Sihat Riz kan? Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah sihat. Okey, aku rasa last week pun kita ada bercerita pasal sikit trik apa hari ni. So hari ni kita ada kesempatan nak cakap dengan founder dia. Yeah. So aku rasa banyak benda yang boleh mungkin kita kupas, kita borak lah. In term of macam mana dia punya energy nak buat dan benda yang dia buat lah. Riz, kalau kau tak keberatan lah, boleh share tak pasal apa yang buat kau, apa yang cetuskan kau untuk buat movement tu? Okay, Assalamualaikum guys. Kau Hari kena kenalkan diri jugalah. Aku sebab dia sekarang generasi sekarang ni kita kena reflect balik kita punya apa? Betul. Engagement dengan orang ni. So nama aku Betul. Haris Mansur. Nama penuh aku Muhammad Nasrullah bin Mansur lah. So, aku Haris Mansur. Awal pembangkitan dengan skateboarding daripada Kelang sekadar macam first yang spark aku punya skateboarding, interest dengan skateboarding. Lepas tu rupanya abang aku skaters. Abang aku paling tua. Rupanya lepas aku pergi hari kantin tu, aku rasa aku perasan masa tu mungkin adalah Amy Klang, Udin semua tu. Mungkin yang lagi lama kot. Masa tu aku suka menengah kan. So lepas tu bila aku dah skate tu, aku ingat lagi aku habiskan aku punya kupon kantin tu mata-mata untuk main skate tau. So bagi sampai brother tu kata kau main je lah. So aku main ikut tengok orang semua. Orang lain pergi beli makan, aku main skate lah. So bila end up balik aku perasan skate park dekat Seri Andalas. Tapi aku tak dapat nak pergi. Tapi sembang aku tak ingat macam mana. Tapi lepas tu aku dapat tahu yang abang aku punya skaters, tapi dia tak aktif sangat lah. Jadi dia pun bawa aku buat tempat skate ni kan. So itu daripada Teluk Intan lah. Lepas tu kat Teluk Intan dia lagi serius, dia try bawa aku pergi dekat port-port yang ada skateboarders ni. So aku terus hook up lah. Abang aku dia macam dia dah slow. Aku start begitu terus, and then daripada Teluk Intan tu aku tak pergi travel. Tapi pre-travelling tu, skateboard travelling tu aku dah dapat dari segi aku dekat daripada Seri Andalas tu, and then aku ke Teluk Intan. Dan Teluk Intan tu dengan budak-budak sana memang TK, Ijat, Kendik dan sebagainya. Lepas tu budak tapak, kenal dorang pun tahu jenis travelling. Travel, bila travel kita jumpa ramai orang, kita jumpa macam-macam perangai. Kita sendiri antara kawan kita, perangai kita pun tahu semua dan sebagainya. Tapi common antara semua tu dalam segi aku travel adalah semua nak showcase trick, right? Semua nak beritahu pasal trick. Dia nak macam aku banyak kali beritahu lah, dia nak acknowledge dia punya trick ni. Tapi along the way tu kita tak perasan sebenarnya benda ni benda detail kecil yang kita sebenarnya agak kita tak perasan. Lepas pandang sebab dia dalam kita punya minda pada sedar, kan? Dan yang kita nak orang acknowledge adalah dari segi kita berpakaian, dari segi achievement kita dekat dalam competition, dari segi kita boleh keluarkan produk, buat scene, buat benda yang orang sama ada baik atau tak untuk orang perasan. Tapi tak ada orang nak share pasal trik.
So yang bila benda kecil ni pun aku tak nampak. Tapi bila yalah COVID ni dia banyak spark creativity in so many minds, right? So ada yang daripada tak reti dia pergi kursus sepanjang 3 bulan dia dah tahu something. Aku daripada aku tak pernah pergi kursus Mandarin, aku pernah pergi tapi aku drop, aku pergi balik pun aku drop lagi sebab aku respect kerja. Dan macam-macam. Jadi bila skateboarding ni cakap macam mana nak macam aku tak terfikir pun nak gather, nak unitekan orang ni. Tak ada intention pun. Aku just fikir macam sebab aku duk share trick aku cuba dapatkan setiap hari. Right? And sebenarnya aku nak brush up aku punya editing skill. Aku nak cuba try quick editing. So bila aku try dapatkan konten untuk skate, jadi aku cuba start untuk share tricks yang benda sebenarnya ramai orang dah reti. Dah ramai dah reti, no slide dah ramai reti, bow slide, ollie dan sebagainya. Jadi aku share. So one day aku macam mana aku buat page aku buat page group and then nak kira just out of blue sebenarnya. Aku macam aku buat lah. And then kemudian masa tu aku ternampak page group masak apa hari ni, tukang apa hari ni, babak-babak hari ni. Itu hari ni tu sinonim dengan Malaysia punya culture. Right, so dia sinonim dengan Malaysia punya culture yang orang biasa pun mungkin akan perasan apa hari ni kan. So just letak something kat depan dan apa hari ni. So lain macam-macam dah ada. Tukang apa hari ni, common, general. Kita ada masak apa hari ni pun memang general. Suami masak apa hari ni, dia lagi down, dia narrowkan. So, jadi dekat situ dia filterkan pada certain orang saja. So aku pun macam okay, aku buatlah trick skateboard apa hari ni. And nama trick skateboard apa hari ni tu sebenarnya pun out of the blue, memang random. Trick skateboard apa ni, aku buat je lah trick skateboard apa hari ni, aku just buat page terus. So dan bila aku go back to the synonymnya trick apa hari ni tu, keyword apa hari ni tu, sebenarnya banyak orang yang ada dekat group lain search apa hari ni belakang keyword tu, dia nampak skateboard apa hari ni. So search engine dekat dalam Facebook ni is very unique. Jadi bila dia nampak, dia trigger all these people yang aku pernah skate, aku nak join. Pernah skate aku. Betul. So bila kau compare, bila aku cuba study, kita comparekan dengan group yang lain yang lain macam tu, Skate Malaysia, kita ada page-page yang lain. So tu generic, right? Kita tu generic in the sense of orang boleh share pelbagai dekat dalam tu. Tapi there's tak ada orang yang narrow down lagi. Macam masa apa hari ni generic, siapa pun boleh join. Tapi bila group of husband narrowkan lagi, suami masa apa hari ni, suami je boleh masuk. Jadi bila trick skateboard apa hari ni, so kita memang dah tahu kau nak masuk, kau kena ada trick, kau kena ada skateboard, kau kena ada trick. Dan kita tak difilterkan by kau kena buat 3 feet baru kau boleh join. So throwback pun boleh masuk kan? Aku suka ada satu soalan tu, kalau poser boleh masuk, cakap semua orang poser. Apa dia tanya poser? Kalau poser boleh join tak, dia kata. Dia Ada soalan tu, dia kata kalau poser boleh join tak bang? Dia cakap kau join je lah kan. Aku pun dulu poser kan sampai aku dah betul-betul dah komen kat situ. Dia cakap sampai nanti kau akan jumpa jalan yang benar dalam skateboarding. Oi, jalan yang benar. Aku rasa sebenarnya nak cakap beginner lah. Tapi agaknya sebab benda-benda tu mesti orang panggil poser. Yelah, tapi kalau fikir balik, semua orang poser pemula, betul tak? Ya tu. Betul. Aku rasa lah. Kita start poser lah. Semua poser. Kita visual memang nampak pro lah. Posture kan, kalau kau tengok dia punya definition pun kau belum 100%. Kau cuba try to find your identity kan. So bila kau dah true, baru kau okay, ni hobi aku. That's it lah. So sama ada kau nak go for competition level of player ke ataupun just for fun, itu it's up to a person lah. Kalau dia rasa dia nak for fun, dia for fun. The things yang kita cuba nak terapkan adalah positivity lah dekat dalam dalam tu sebab benda ni trigger aku juga sebab dulu aku tak ada nak pandang sangat ada positivity. Aku just fikir aku ada trick, kau share. Tapi the element inside the post, comment and how we convey idea, kita nak nurture orang dalam tu, kita nak encourage orang supaya share, tak nak malu semua. Benda ni kita kena titik berat dari segi apa yang kita post, apa yang kita share.
Betul. And kalau korang perasan, kebanyakan grafik yang aku guna dalam tu, background adalah black and white, tapi yang menyelah adalah colour kuning tu So Tu highlight dia lah. dia highlight. Aku nak cuba macam share indirectly lah pada orang yang sebenarnya at some point orang yang kat dalam page tu gloomy, right? Dia ada that bad time dengan skateboarding, tapi there's always a light lah. So sebab tu aku try buatkan that identity supaya orang nampak. So kita welcome kan, cakap aku pun welcome back to skateboarding, aku komen welcome back tu sebab racun ni benar. Tapi yang menarik apa? Yang Racun menarik positif tu yang benar. Gitu. Kalau aku yang menarik satu lagi, first story kau pasal dari Kelang betul-betul terkejut kat aku. Paling tak sangka sebab aku memang bajet kau kat Shah Alam memang kau daripada cerita Shah Alam kan. Lepas tu second, apa yang kau cakap tu betul tau. Dia pasal apa? Dia relate. Kan kau cakap tadi kita ni skate, walaupun kau kata kau skate sorang-sorang macam ni pun, kau pernah tak bila kau skate, kau nak orang acknowledge kau sampai kau cerita kat kawan kau yang tak main skate pun? Aku pernah tahu tu. Sampai aku borak, aku dapat show it siut dia ni kan. Memang aku tak faham. So maknanya kita ada. So kalau dulu, kalau perasan, kita travel lah, kita pergi kawan-kawan kita punya sekitar, surrounding kita yang dekat-dekat tau. So sekarang ni bila ada benda ni, dia macam kau create something yang kau tak perlu macam mungkin susah ke nak travel, ada orang yang susah tapi dia boleh tengok orang lain kat tempat lain tau. Sampai Sabah, sampai aku rasa Haris punya page aku tengok Sabah weh, sampai jauh ke Lepas tu yang kalau tengok Yang mini demo, RAM kan. aku tengok demo dia kalau dalam detail kan, report tu Australia dengan UK ada. Australia dan UK ada dalam 20 ke 20 orang. Tapi dia orang faham ke? Malaysia lah. Dia Malaysian. Malaysian overseas lah. Dia duduk sana. So jadi kalau perasan ada yang perempuan kan, dia share tu kan. Ada yang budak perempuan yang dia share lah. Itu daripada tu. Aku rasa bapak dia atau mak dia perasan dan dia share lah. Share sekali. Which is something yang good lah. Boleh cross the border tu, something yang memang aku rasa macam terkejut jugalah. Sebab aku nampak kita ambitious is one thing, tapi bila kau buat something yang without plan, is either make you or break you lah. Aku tengok ni one day akan suram-suram. Sebab most of the group macam tu, suram-suram. So aku rasa macam aku tak nak aim orang yang tahu pasal skate apa semua. Aku nak try kembalikan balik the fun of skateboarding dari segi memori yang share apa semua. Sebab itu yang paling orang akan boleh relate. Dan kalau korang perasan dalam tu banyak benda yang aku tak tahu, aku nampak benda yang bukan dekat dalam Instagram ada dekat dalam tu. So macam contoh baru ni 50-50 yang Ajib share, Gibran share. So, Amir kan. So Amir tu aku dah tengok video, tapi video dia try benda tu. Tapi bila kau nampak dia try land, okay, tapi sebenarnya journey of dia punya struggle, dia punya battle dia sebenarnya trigger sikit man kan. Tengok punya like berapa 300 lebih. So aku macam memang relatable lah. Orang boleh relate, orang yang tahu macam mana struggle dia semua kan. Nak lawan mindset tu. And bila orang yang skate satu memang confirm boleh relate. Cuma bayang orang yang tak tahu kat dalam group tu kan, yang nak jual bundle lah, contoh nak jual bundle tapi dia join lah, tapi dia nampak foto. So dia nampak dia boleh belajar kan. Susah. Dia minat sebab kita nak tarik, kita tickle dulu baru kita tarik dia. Aku nak racun sebanyak yang boleh ni. Betul. Tapi tengok dia punya kat aku memang positif lah, sebab kau akan nampak kau rasa semua orang sharing tau. Dalam tu dia bukan satu macam ada setengah platform. Dia lebih pada ada orang yang categorizekan, ni pro, ni biasa. Tapi itu kat mana orang tak kisah, free weh. Tak ada level lah kan. Lepas tu aku tengok orang support tu yang macam, syok Tu. Kalau kita dulu kita nak share, nanti kena anjing kan, risau kan. Tapi kau tengok macam tu, kita macam excited. Aku rasa macam is part of our as an admin punya responsibility untuk kau monitor komen, kau monitor dia punya movement. Sebab bila kau daripada kau dah ada history dengan grup-grup yang ataupun movement yang sebenarnya tak bagus untuk scene. Jadi aku cuba nak buatkan something yang orang nampak
orang akan rasa macam group tu tak ada loh benda tu. Group tu tak ada that negativity. So aku very agak detail jugalah in the sense of bila komen aku tengok satu-satu. Dan aku tengok, aku try reply walaupun orang lain punya post, tapi aku nak cuba nampakkan ni ada orang yang sebenarnya connect orang. This is a boundaryless punya connection connectivity. So jadi aku try komen macam kita ada kat situ lah, macam Engagement. engagement. Kau bayangkan kau macam kau dekat skate park, kau lalu dekat grup orang yang tengah sembang semua kan. Lepas tu kau bayangkan kau nampak juga dia nak buat, macam contoh dia buat trick kat alamak tak ada bilang Ya. Okay. Tu kau bayangkan macam contoh kau dekat skate park kan. Kau lalu, kau nak try satu obstacle lah, rail lah, contoh rail kan. Tapi kau pergi dekat orang yang random kan. Sebab orang tu pun nak try, kau pun nak try. Sebab orang tu pun tengah fokus dia nak try. So kau nak try, definitely kau tak anjing ni kan. Kau tak burn ni kan. Orang tu buat support, kau pun buat juga, memang cari pasal kan. Jadi kau buat benda-benda yang lain. Tapi at the same time sebenarnya kau dah cuba nak make friends tau. Benda tu ada kat real world tapi tak ada dekat internet world. So dalam online punya world ni dia orang just main sebat je tulis apa. So jadi sebenarnya benda ni pun aku adapt daripada TikTok juga. So TikTok sekarang ni banyak dia punya dia tengah positivity movement tau. Positivity movement maksudnya dari segi tau all the influencer ni dia kena bagi something yang positif to all the followers tau. So bila dia bagi tu, and then diorang punya responsibility untuk tengok setiap komen tu and kena betul-betul naik yang positivity tau. Dia bukan ada je bila dia notice dia akan terus flag. Dia akan terus okay ini tak boleh, ini tak patut ada dekat dalam dia punya komen. So aku cuma buat benda yang sama. Apa saja yang kita rasa, sebab kita pun respect orang yang bagi komen tu mungkin dia ada experience yang berlainan. Tapi kita cuba try to give an idea yang there are so many people, banyak level kat dalam tu. Kita tak tahu dia punya educational background, ada yang probably higher ataupun lower daripada kita, tapi kita minat satu benda, skateboard, dan kita nak share trick. So benda tu yang kita gatherkan lah. Similarity, bukan mirror tu. Yep. Ya, itu. Tapi bagus lah sebab kalau perasan kan selalunya kalau kita letak macam video lah, kau cakap pasal Amir skate handrail activity tau. Semua skater aku rasa kebanyakan lah tahu tempat tu tau. So aku suka dalam tu yang macam buat aku best sebab apa tau. Ada dia macam kau gather orang yang ada orang start tanya ini kat mana lah kan. Maksudnya kau share something. Kalau kita expect macam budak skate, kalau kau nak rail putih aku rasa kebanyakan tahu. Tapi bila dia jadi satu benda yang kau tahu benda ni dah sampai keluar sebab orang start tanya ni kat mana lah spot ni kan. Tu memang banyak lah. Engagement tu aku rasa memang ngamak. So far engagement okay lah. Macam kita dah reach to another milestone kan, 2,500 kan members. Dalam apa pasal je bila start buat pre-show 28 Mac tahun ni. Terror. Uyo. Kau jangan ingat lah Joy. Joy. Sebab aku perasan satu lagi aku nak tanya Haris juga. Sebab of course dia admin kan. Dia buat memang dia punya progress tu cepat tau. So sekarang ni kalau kau nampak pun memang aktif tau. Kau rasa Haris, sebab aku tengok hari-hari tu orang post. Hari-hari ada. Kau rasa dia punya tu banyak. Sehari pun kau rasa lebih 10 betul? Lebih 10. Lepas tu dia aku check macam last week this month this month 300 request. 300 request untuk this month je Lun. So aku macam it's growing lah. Aku yelah of course kita tak filter, kita tahu daripada segi dia orang komen balik itu dia punya soalan tu skate or die, skate or web apa semua tu, itu normal lah. Skate or die tu kita dah tahu lah, okay ni ada bibit-bibit memori dia dengan skateboarding lah. Tapi aku tak concern sangat pasal kita boleh filter post kan. Jadi yang paling aku memang confirm terus nya adalah bundle lah, definitely. Bundle aku Kan? Apa Joy apa pergi tu benda tu? Joy Bidder. Jual bayar. Joy Bidder tak tahu. Ni apa fighter semua. Itu je power. Dia boleh lah kalau nak pergi pasal skateboard tu okey lah aku.
Ada lah. Pasal tak ada lah benda tu. Aku rasa tak Tak ada okay, filter lah. Pasal the moment kau ada seorang post ni, that's it lah. Kau engagement low terus. Sebab kat aku rasa kita pernah borak. Kita patutnya kita kena ada kontrol lah. Kontrol macam mana tau. Okay. Kalau orang nak membeli atau nak menjual, kita ada pasar skateboard sekarang. Rasanya lah Malaysia. So, semua boleh pergi sana. So, aku pun nampak pergi sana semua kan. yang base ni. So, aku pun fikir macam page ni satu is macam mana dia nak grow. So, aku treat dia lebih kepada branding punya awareness, satu branding the Street Skateboard apa hari ni tu sendiri adalah brand, right? Aku cuba buatkan something yang macam contoh apa yang Grand Baru pernah jadi macam mana dia daripada yang macam Grand Baru ni grow is one thing, tapi dia the quality, the fun of skateboarding tu pun aku nak macam nak maintain. The only way untuk buat macam tu adalah bila aku tak tahu aku sendiri lah kan. Aku rasa aku dapat jadi macam tu is bila kau tak ada influence daripada orang luar ataupun orang lain yang cuba untuk ubah style of kau handle something. So Grand Baru daripada awal is a one man show dan kemudian aku dah start even Miro pun pernah involve juga dengan projek ni. Tapi the similarities between version ataupun series of Grand Baru ni adalah ikut tekak aku. Ikut. So kau tak boleh please semua orang, tapi kau cuba nak buat something yang aku rasa this is actually aku rasa fun. Kau cuba nak buat juga. So jadi apa yang kau rasa fun bila macam skateboard live skateboarding is a different things lah kan. Setiap orang ada option untuk participate atau tak. The only way untuk kau attract orang is by mungkin macam contohnya buat tema. Definitely aku tahu yang boleh attract orang adalah makan. Sebab tu aku fokuskan makan. And one of the key things dalam masa Grand Baru yang tak ada dekat competition lain adalah giveaway product toss. So aku rasa Grand Baru masih lagi pegang rekod toss yang paling banyak. Aku rasa pernah one time aku ada 20 deck. Aku main capak baling lah. 20 deck sampaikan aku bukan arwah Cok tu. Untuk Cok tolong balik. Cok yang tolong balik benda semua. Sampai kau cukup tangan tau kau nak balik. So, sebab aku fikir you should give more. Sebab bila orang compete ni is one person punya goal, one person punya achievement. Tapi bila kau give into in a sense of toss, kau ada competition lain, benda-benda kecil-kecil ni is actually for everybody. So aku cuba nak buat benda yang sama dengan Street Skateboard apa hari ni. Aku cuba treat macam Grand Baru juga, iaitu satu is kepada members ni biasalah, ini ikut admin kepala sebenarnya. So far Alhamdulillah kepala macam okey. Jadi itu aku okey lah. So far Alhamdulillah. Aku rasa sebab aku nak macam mana orang nak kena, aku fikir kalau kau nak orang treat kau bagus, kau kena treat orang bagus. So jadi aku buat benda yang sama kat situ, treat everyone equally, make them happy, right? And apa benda lain yang aku nak nampak macam sama Grand Baru ni supaya aku nak orang tengok ni is giveaway lah, right? So kita ada in future ni coming series ni kita akan ada giveaway yang agak banyak juga. Kita ada satu skate shot daripada Penang dan start pagi, ada satu board, dua topi token dengan macam-macam lagi. Lepas kita ada aku ada empat board, lima board untuk giveaway lagi. Lepas tu ada gritip baru-baru ni. So aku push sendiri brand-brand lokal ni untuk bagi lagi sama konsep yang sama, pattern yang sama macam aku buat Grand Baru dulu. Aku pergi satu brand macam kau tapi giveaway online punya. So aku cuba buat macam tu. So far aku rasa benda tu yang boleh attract orang lah, untuk rasa macam boleh buat aku earn something, right? Tapi cuma itulah dia punya downside of it is kita tak boleh nak berdepan, nak jumpa. Jadi online je lah. Betul kan, tu je lah yang kita boleh buat sekarang ni. It's a new norm lah. Tapi aku just hope one day lah bila everything dah goes back to normal, most likely Grand Baru dengan Street Skateboard apa hari ni akan merge.
right? And dia akan jadi something yang live event. Aku nampak macam aku nak buat some competition yang grind baru but hosted by Treat Skateboard apa hari ni. So mungkin grind baru tapi kita nak grind baru pun Treat Skateboard apa hari ni. So kenapa hari ni lah? Grand apa hari ni? Grind apa hari ni boleh juga. Ataupun something yang apa aku nampak itu as a branding lah. Treat Skateboard apa hari ni it's a branding, grind baru pun is a branding, so merge and then kita akan tengok macam mana. So aku ada dah line up kan apa-apa yang aku rasa macam yang boleh connect dengan kita punya local talent. Right? Kita ada 50 Zin kan? Yes. Kita ada apa 50 Zin Mana-mana boleh. Mana-mana 50 Zin. Alright, so aku nampak macam kita macam associates ataupun affiliates panggil. So kita ada either antara tiga ni aku nampak macam Treat Skateboard apa hari ni is for treats. Pasal skateboard is untuk barang-barang. And then kita ada video untuk ketahui apa perkembangan skateboarding dekat dalam Malaysia in general ataupun totally. Aku tak tahu lah, mungkin one day aku akan call mungkin Miro tu macam mana aku nak cerita pasal kita nak try make Revolution 3X 50 match into that form. Yes. Right? So dalam ketiga-tiga ni ada yang jual, aku tak tahu dalam tu masa tu ada jual board ke apa, tak tahu, tak ingat. Revolution ada kot jual-jual barang dalam tu kan. Aku nampak macam benda tu boleh jadi a source of kalau kita punya database tu okey macam Fitizan contohnya. Fitizan ni dia kita highlight orang dekat dalam members of Treat Skateboard apa hari ni. So, macam contohnya kita ambil salah seorang, kita ambil Biro tu kan, yang security tu apa? Biro kan? Amir. Kita ambil Amir, kita interview macam ni kita interview, kita cakap okay, Amir you be, and itu benda tu Fitizin punya expertise lah, tapi kita try kita kenalkan antara these three element supaya dia play together. So aku rasa benda tu might work lah. Boleh something kita boleh ni. Semua orang kena agree lah. Semua orang kena agree in the sense of macam sekarang ni orang bila nak post dia, diorang ada yang DM aku cakap boleh tak nak jual ni yang benda semua. Cakap kalau barang skateboard you boleh jual kat pasar skateboard, simple. So, kita direct. Tapi yang mana yang post kat komen tu kita tak apalah. Itu sebab komen ni the beauty of it is komen dia hanya visible dekat komen tu. Tak semua orang akan nampak kat komen tu. Kalau dia post betul dekat page, orang semua akan nampak. Tapi not good for page tu. Betul. Dia hantar kat pasar skateboard. So benda-benda macam tu. So aku nampak macam tu tau. So mungkin boleh buat print out ke, bukan print out lah, macam write up ke ataupun video. Aku rasa video lagi more engaging lah. Engaging untuk and it's actually bila aku lagi suka sebenarnya bila kita highlight ataupun push orang yang random. Betul. So diorang akan ada rasa self of belonging tau dekat dalam tu. Cakap Muhammad ni boleh naik, aku kena buat. Dan kita the moment bila contact orang macam okay, kita semua ada dekat that stage one time dulu kan. Kita rasa macam kat kampung pun rasa macam so aku rasa that would be the next the future punya project lah, insyaAllah lah, see how lah. Okay, nanti kita ni session bora-bora. Yang tepi. Sebab aku rasa memang dia macam ni tau. Untuk kau buat sukses kan, untuk kau buat macam-macam, kau kena ada community. So itu adalah community. So macam kau cakap tadi, bila ada community kita ada engagement. So kau ada engagement dengan community tu. So macam apa yang kita buat program, aktiviti semua kan. So nanti sampai grand baru, kontes pasal. Dan satu lagi kalau perasan dia tu yang bagus, cantik apa tahu. Semua tu ada proses, ada flow kat mana dia jadi reference pada orang tau. So orang akan tengok macam kau cakap tadi lah. So ada budak-budak yang dia ni sebenarnya nak push diri dia tapi dia tak tahu kat mana. Dia tak tahu macam mana dia nak diri dia kan. So macam ada cakap lah, mungkin katakan 50 Zin lepas ni dia boleh tengok ada satu talented dalam ni. Okay, boleh start review. Dan dia buka chance banyak pasal apa untuk skater tu develop. Even brand pun develop. Brand akan nampak ada amazing talented ni, boleh ambil ni kan. So yang dia pun ada chance untuk expose diri dia lah. So aku rasa semua benda-benda tu macam very positif lah. Sangat banyak. Betul. Haris, aku nak tanya something pendapat kau lah. Olimpik yang buat hal Mirul. Bukan. Tak, aku tanya kau punya pendapat kau sebab kita macam mana? Okay.
kita tengok dari generasi skateboarder. Contohnya generasi 80-an, 90-an, 2000-an dan sekarang ni apa namanya 2010-an. 2020-an. Zoomers lah. Kita ada millennials, kita ada zoomers. Nama-nama budak-budak ni. Dah ada TikTok. Okay. Sempat tunjuk. Okay, balik pada soalan tu. Okay, contohlah macam zaman aku membesar dengan skateboarding, kita punya lifestyle, macam kita punya cara kita consume media lain lah macam dulu. Kita dapat tengok tu daripada magazine. Betul tak? Kita dapat information dari magazine, kita dapat tengok progress scene kita, orang-orang sekitar kita buat trik apa dekat magazine. Lepas tu every once in a while ada full video part keluar, kita akan tengok. So benda tu lambat lah. Macam kita tahu kadang-kadang gambar dah keluar, gambar trik tu dah keluar. Contohnya dekat transfer keluar, cover page ni. Tapi kita nak tengok video tu kadang-kadang setahun 2 tahun baru boleh tengok video dia kan. Sebab video part tu baru keluar like after a few years. Tapi sekarang ni the content consumption tu sangat cepat. Even sampai orang cakap even the whole structure of skateboarding tu dah beza. Macam dulu kita ada magazine feature gambar, lepas tu kita tunggu video part, kita tengok interview dulu, ada hype dia apa semua. Tapi sekarang ni very fast. Even sekarang dah orang kata dah tak ada dah pun full length video, dah jarang kan. Kalau ada orang buat video part pun dah seorang aja, dah tak ada macam full video, jarang lah. So pun macam session ramai-ramai kan. Ataupun macam dia tak ada macam konsep video project tu, ada art konsep dia apa semua. Macam main feel kan. Betul. So pendapat kau macam mana? Adakah macam untuk generasi lama ni kita nak kena embrace benda baru ni, mungkin susah sikit ke macam mana ke, ataupun perlu ke kita ajar dia orang pasal benda lama punya style, structure lama, contoh structure macam riding kat kedai, ada flow, ada M, ada pro, budak baru tak tahu kan mungkin benda ni. Kau pendapat kau macam mana? Mungkin aku bagian orang yang ni tau, macam bila tengah orang dia tak knowledge probably limited, exposure probably limited, and bila kita nak apa yang, and most of the 80% of the people sebenarnya dia nak apa yang dia nak dengar, apa yang dia nak dengar lah, tu satu. Dan dia nak buat apa yang dia nak buat, dia tak nak buat ataupun dia tak nak dengar apa yang generasi tu nak buat, right? Macam aku selalu guna benda ni lah, the reason kenapa kita ada 2 telinga ni supaya kita dengar lebih daripada kita bercakap, right? So jadi bila kita kat dalam satu generasi yang kita tak faham, and benda ni sebenarnya akan goes back to dia dah hit aku dah sekarang ni sebenarnya. Aku selalu fikir macam anak aku confirm lah, dia tak boleh tapau lah tak boleh ni kan. Aku tahu komputer, aku tahu komputer, tahu pasal komputer, aku tahu pasal benda pasal handphone, dia ni pasal handphone apa semua. Tapi memang dia punya normal ataupun lumrah, kita akan ada that age punya level ataupun step down tu lagi banyak daripada apa yang generasi yang kemudian tu. The only way adalah kau embrace it, right? So contoh platform yang ada sekarang ni, right? Dulu sebelum MySpace apa? Kita ada MRC yang benda MIRC, kita ada ICQ benda semua tu. Masa tu kita buat, masa tu bila kita absorb benda tu, orang lama susah nak grasp. Bayangkan orang yang masa tu nak try graph sekarang ni punya TikTok. Tapi bila dia rasa dia untuk brand ni evolve, dia perlu embrace, dia memang kena evolve, right? Branding dia memang kena evolve, dia tak boleh stay dekat dalam tampuk yang lama. So benda yang sama jadi dekat aku juga bila aku ada group 3 orang ni yang sekarang ni aku duduk tengah indirectly recruit lah. So memang aku first thing yang aku nak bagi diorang ni rasa self belonging tu adalah bila kita panggil diorang ni with certain group name, right? So kita panggil diorang ni DO Boys, Datuk On, pasal kat sini Datuk Boys lah, DO Boys. So seronok sembangan diorang ni, walaupun kita tahu cara diorang sembang tu berlainan, cara diorang memang berlainan lah cara diorang sembang sebenarnya, tapi kita cuba nak try blend in. Aku sendiri tanya diorang dia, kau sekarang ni macam mana kau punya
platform ni korang Facebook definitely diorang tak ada, diorang ada Instagram akan pergi kepada TikTok, tapi aku cuba tarik balik pasal aku pakai the terms of forum. Tapi ya itu satu. And then kau kena tengok sekarang ni kau kena aku tak tahu lah, mungkin sebab aku dah kahwin dah ada anak kan, jadi kita duk tengok anak, and indirectly kita pun tengok orang lain tau. Kita tengok generasi tu yang asal diorang ni sembang lain macam kita, and then asal diorang ni cara diorang komen pun lain pun semua tu sebab style diorang tau. Tapi tak bermaksud kita kena ikut je. Kita boleh slowly kita cakap okay kau kena tahukan sikit semua, tapi kau kena directly cakap. Sebab dulu budak-budak dulu dia dah diajar, kita dulu kita dah diajar untuk beradab dan sebagainya. Jadi benda tu dah diguna pakai dalam apa-apa jenis situasi, skateboarding, BMX dan sebagainya, kita tahu adab dan sebagainya. Betul. Sekarang ni kita perlu untuk nurture balik. Kita perlu cakap balik. Macam contoh budak-budak sekarang ni pun kita tahu diorang punya macam group aku pun dia tolong, dia nak aku acknowledge trik diorang ni semua. Dia sebab diorang upgrade daripada tak boleh activity, sekarang dah boleh buat activity. Besok tu kata diorang panggil aku uncle lah. Oh, uncle. Uncle lagi siul, okay. So dia panggil aku uncle. Dia kata, uncle, ini sikit lah. Aku cakap lah, aku rasa serba salah pula tak, sebab bos ada kat aku kan. Sebab tu aku nak cuba buat sebaik mungkin untuk diorang ni boleh sikit tau. Bos aku pun aku try turunkan dia punya tinggi supaya diorang ni boleh main apa semua. So aku try balik untuk kita treat diorang ni. One thing is macam mana orang dulu treat kau. Kalau bagus is benda tu yang kau kena continue. Tapi kalau tak bagus kau hilang. Tapi so banyak sini aku yang dia ajar aku macam ni nak treat. So aku rasa macam orang dulu pernah ajar aku pun ajar orang. Tapi aku banyak kali highlight kat diorang, kau bagus atas board, kau kena bagus luar board juga. So benda ni aku banyak bagi sebab aku cakap direct sebab the way kau react ni benda kadang-kadang sebab kita punya new norm ni, budak-budak ni dalam diorang punya silo tau. So bila dalam diorang punya silo, diorang akan ingat diorang ni betul. Bila diorang komen, diorang trigger, butt hurt dan sebagainya. So itu benda yang biasa untuk diorang. Tapi tak biasa untuk kita, level kita ni. Padahal kita nak macam asal diorang tak beradab semua. Tapi pada diorang tu biasa. Tapi kita tak nak biasakan. So yang mana ada dalam grup kita yang kecil ni, kita start dulu. Kita start sebab Ripple dia akan pergi dekat lain. So aku start dengan grup aku yang Deep Boys ni. Dan aku cuba start yang bersama juga dekat dalam street skateboard aku hari ni. Walaupun ada orang lama tapi ada orang baru juga. So kita ambil dari Ripple. And eventually Ripple tu akan jadi wave. Dan insyaAllah mungkin semua orang akan nampak the positivity of skateboarding kat dalam tu. Kalau dekat luar ada rasa lain, macam sekarang ni paling obvious adalah hari ni punya matching. Ada orang main skateboard pula tu. Kau tahu kan hari ni punya yang lawan-lawan tu kat dataran. Oh, ya. Ada orang main skateboard ke? Ada main skateboard weh, 3 orang. Aku macam yang maki-maki tu yang maki-maki tu. Maki-maki. Tapi orang main skateboard orang yang lawan tu lawan tu. Yang lawan tu okey, yang ada satu grup tu Yalah, yang provoke Dia lawan tu okey. Yang masalahnya di dalam diorang kan ambil as a whole. Dia tak ambil seorang. Betul. So it's the same thing. So aku just aku harap ni lah orang buka minda tengok bukan sebab skateboard lah. So kita cuba nak try untuk reverse psychology pada diorang lah. So kalau diorang dia dah join, diorang nampak positivity. And kat dalam tu banyak generasi, ada lama, ada baru. Ada yang orang lama komen main lepas, orang baru yang tak faham cara nak respon. So kita try to find the balance. And so far aku tengok tak adalah ni over the boundary diorang ni komen dan sebagainya. Sebab okey lah, so far alhamdulillah okey lah. So pandangan aku macam itulah, aku rasa kita kena trust ataupun kita kena observe and then try tengok mana yang bagus untuk kita ubah. Kalau tak boleh ubah, kalau kita rasa tak suka, sebaik-baik iman adalah kita tinggalkan. Kalau boleh tegur, kalau tak ada, tinggalkan. Aku suka ayat kau bila cakap macam sebab betul kita evolve tau. So mana yang baik kita ambil, mana yang macam agak kurang baik kan, tinggalkan lah. Sebab balik pada macam Milo cakap betul. Kalau dulu kalau cakap-cakap macam aku lah, untuk skate video selalu dia lambat setahun. So bila kita dulu kan zaman VHS lah. So kat mana nak dapat pun susah. So bila beli dan kita share ramai-ramai, kita tengok ramai-ramai yang. Tapi
kita tak boleh, kita share dia as a positive fun dia lah, fun of skateboarding tu lah kau tengok video, tapi kita tak boleh condemn macam korang sebab zaman dah evolve. So sekarang ni orang senang, kau klik kau boleh tengok YouTube semua kan, dan kau tak boleh condemn lah buat aku, kau tak boleh macam weh kau senang lah sekarang siut kan, dulu aku susah kena tengok mamai, tak boleh tau. So kau kena email positif, kau kena cakap maknanya yang dia nak kena nampak tu adalah fun yang okey. Dan dulu aku tengok kawan-kawan aku shot tengok video ramai semua, tapi kau tak boleh condemn dia tak buat macam tu. So dia ada sekarang ni zaman cara dia lain, macam dia cakap tadi lah, komen, cara bercakap semua tak sama tau. So zaman sekarang zaman orang outspoken, dia orang boleh apa dia orang nak semua. Kadang-kadang kita pula dengar, dan kita pula aku rasa macam kita sekarang lah, untuk generasi baru kan, yang baru kita tak boleh lah terlalu tinggikan ego kita macam weh aku lama sial, apa salah aku nak kena tegur kau. Aku rasa mentaliti macam tu mungkin kena ubah lah. So kita yang kena mungkin greet dia orang, sebab kadang-kadang kalau kita bagi contoh situ, kau pernah dengar dia orang ingat sombong, sebenarnya bukan sombong, kita tak bagi ruang untuk dia kenal dengan kita tau. Tapi benda-benda sombong ni kalau dulu memang selalu masalah, betul tak? Kalau zaman dulu kita pergi, contoh kita skate kat Bangi, lepas tu kita sekali-sekala pergi kat scene Kajang ke Shah Alam ke, lepas tu orang kata apa, muka sombong lah, kena bakar trik lah, padahal kadang-kadang orang tak ada niat pun. Dia ada Shah Alam lah. Shah Alam selalu kena kan. Shah Alam boleh kena. Kadang-kadang bila borak elok je. Betul tak? Lagi. Muka ketat lah kau rasa benda Shah Alam. Culture kita, sebab tu tadi cakap, bila ada page macam tu, sebenarnya kalau bila kita datang, macam ni fizikal lah kita 4 orang, kadang kita malu kan, kadang kita nak tegur pun takut. So kita yang bercakap, kita ni skateboarding kita tau, kau tak boleh bercakap, yang bercakap ni skateboarding kau. So kadang dia penerimaan orang nampak, ada setengah mungkin nampak macam kau show off, ada setengah nampak kau, kalau orang tu ambil positif, dia akan nampak macam kalau aku dulu, kalau aku nampak orang gitara, aku suka macam wish trik baru sial, aku nak kena try benda ni, aku nak belajar. Dia tengok macam mana kau ambil. So, zaman sekarang yang bagus dia ada yang contoh ada page sekarang interaction budak-budak, kalau kau pasal itu cara macam fizikal tau. So dia letak something, so orang komen tu adalah interaction orang macam mana pada dia tau. So aku ada positif lah. Kalau nak cakap, instead of kalau kau pergi kan, kau skate muka keras, aku rasa banyak orang salah faham lah. Even macam banyak orang dulu ingat Nizamli lah, orang ingat Nizamli sombong semua. Dia okey, dia tak ada macam tu pun, tapi orang mungkin tak tahu, tak nak tengok dia, orang judge lah, tengok macam Muhammad ni muka macam ni kan, padahal orang tu tak macam tu pun. Bila dah kenal sebenarnya dia pemalu je. Pemalu. Bila kita tegur dia macam okey je. Favorite trick ni rasanya. Sekejap, favorite trick kau ni based on orang tu pernah land ke, ataupun trick tu macam favorite trick yang macam maybe dia tak pernah nak buat ke, macam dia yang kau kalau aku sini lah, itu trik idaman, betul tak? Kalau dia tak pernah land, favorite trick semua orang kan, kita tiga pun aku rasa kita akan teka Haris beside Kipli beside Martinus kan lah. Tapi kita tak tahu kalau betul-betul dia punya sendiri lain tantang, sebab dia punya trik banyak weh. Aku kenal dekat Shah Alam, dia banyak gila trik tu. So kita tak tahu kan. Aku bagi contoh, banyak orang salah kan, orang selalu cakap, tanya aku macam diingatkan idea aku kickflip melon favorite trick tu, betul kan favorite trick aku kan, bahasa macam tu lah, sebab banyak yang benda orang nampak je kadang-kadang. So maknanya time kau buat kickflip melon tu kau tak suka pun sebenarnya. Itu kau untuk macam kerja lah, for the people lah. Aduh, for the people for the crowd. Boleh start kot. Okay, kita cerita apa kau punya favorite trick. Kita start dengan Haris lah, of course. Trik idaman ke apa? Trik maksudnya trik aku pernah buat, ataupun trik yang aku tengok orang lain. Kau nak share dua-dua boleh. Kau nak share favorite trick kau yang betul-betul favorite, yang kau rasa kau paling suka lah, kalau kau main macam kau tak nak kena ada, ataupun satu lagi tu mungkin boleh juga trik idaman yang kau teringin. Sebab trik idaman betul boleh jadi kau tak pernah land, tapi kau betul-betul nak sangat benda tu kan. Aku rasa kalau trik kita ambil ni lah, kita backtrack 10 tahun lah, 10 tahun, dalam 10 tahun yang sikit lah, maksudnya dalam 10 tahun lah gap sebab bila kau skate kan, kau akan ada macam 2 bulan tu kau suka buat tu ke, lepas tu kau dah macam aku nak buat lain. 2 bulan aku suka buat tu ke, tu kau nak buat lain kan. Macam aku
kalau saya ingat aku backtrack balik aku masa aku zaman ataupun tahun yang aku betul-betul sonok skateboarding tu, aku rasa kaki memang ikut je apa semua ni. Fakey front cycle tu kan. Fakey front bawah tapi fakey front cycle. And aku buat kat mana tak? Rail beta yang dekat Shah Alam tu. Rail beta yang dulu first ada rail beta kat Shah Alam tu. Tahu. Kau pernah Shavit pasal Shavit overcook. Ada overcook Reynolds Brown 180. Rail tu letak ke ataupun ditanam ke atau boleh gerak. Masa dulu tak ada barang. Masa tu ada barang dekat ni. Rail yang baru-baru ni Kecil Ampang post dia main tu. Rail tu sedap gila. Kebanyakan orang semua dekat rail tu memang sedap. Aku tak tahu macam biasalah aku improve tu lah. Aku buat tu aku ikut macam baik cantik panjang ni kan. Jadilah cantik lah kan. So bila aku tanya balik diorang semua macam rindu gila dengan rail. Rail aku tak tahu apa yang special lah tapi diorang suka. So aku rail tu macam sebab rail tu kita akan ada run tau. Sebab rail tu akan letak dekat depan yang ramp kan. So memang back to back lah aku suka. So memang aku suka part tu yang bila pergi Frankfurt lah. Memang aku suka, itu memang favourite trick aku dulu lah. Aku sekarang nak try tarik balik sekarang. Tapi bila tengok sekarang ni, ya aku suka switch battle lah. Ya, aku yakin switch battle daripada battle biasa lah. Tu aku tengok kau punya TikTok ke apa lah, lupa yang kau nak buat ajar battle kan. Tiba-tiba kau buat switch macam senang je. Kepala otak dia senang je. Itu, aku switch battle dulu. Baru aku belajar battle biasa. Sebab aku very yakin aku boleh switch battle aku land 3 kali. So faham okey dah. Aku nak try battle biasa. Masa tu aku dekat 50-60 kali try tau. Aku dah price gila lah. Macam mana aku nak land sedap kan. So aku dah macam yang switch tu awal. Tapi aku letak belakang lah. Ya, struggle lah. Drama Drama. Aku suka tengok race masa aku rasa tak salah aku principal kot. Kau pernah buat switch Keyblade Backside 5-4 kat Shah Alam. Itu aku minat kat. Itu antara yang aku suka. Itu first time aku try. Oh, serius lah? Kenapa weh? Yang masa tu yang rakam tu korok. Oh, okey. Korok? Masa rakam yang aku cuba masa tu korok kan sekali hairband. Betul hairband. Oh, yelah. Oh, okey. Betul, boleh relate. So masa tu aku dah last kali aku dah macam aku tak tahu aku nak buat je lah tu. Tapi aku tak plan nak switch flip besar 5-0. Aku just nak besar 5-0 je. Masa aku macam korok sama lah. Boleh bah. Apa lah ni macam boleh bah. Try lah. So, buat jadi sama lah macam kita besar macam maksudnya kau pun tak pernah land trick tu sebelum ni. Hari tu kau buat. Tak pernah try. So, masa tu kaki tengah ikut kan. Nampak? Betul lah aku teka. Tengok. Kita semua yang assume kita ingat Arif punya favourite Keyblade Backside Martinez Grand. Nampak? Dia je tu lain. Itu aku paling geram. Itu paling sebenarnya aku macam Keyblade Melon kau lah. Kau geram tau. Kau macam ni bukan aku lah, ni bukan diri aku lah. Tapi betul lah benda ni. Aku tengok dulu Dewan Sound pun cakap macam tu. Orang kenal dia sebab dia skate major tu kan. Dia skate pini table tu. Tapi dia sebenarnya bengang gila. Macam orang asyik macam suruh dia buat. Macam orang asyik cakap macam tu lah. Padahal benda tu macam one of dia punya ni je. Tapi dia yelah bila orang kenal kau pasal benda tu jadi annoying lah. Tak, dia sebab orang kena differentkan apa tau, signature dengan favourite tau. Signature tu memang kau boleh buat tapi beza betul tau. Aku pun kadang-kadang orang selalu tanya macam Keyblade Melon. Aku jadi macam tapi secara jujur dia tak jadi pun aku punya ni kan. Bukanlah favourite betul pun tapi memang kau boleh benda tu. Tapi sekali orang minta kau akan macam aku tak tahu mungkin aku ataupun kau juga pun. Setiap kali orang minta Riz Keyblade Backside macam kan aku macam tapi kau kena faham lah itu kau buat lain tolong kau buat lain. Tapi kau kena faham itu fan punya ni. Itu fan request. Macam okey, macam kau fan, kau macam tengok benda tu dalam video lah. Lepas tu bila kau jumpa orang tu daripada depan, kau nak tengok benda tu daripada depan.
So itu fan punya point of view lah. Hari, kau tahu Zainul, aku bilang betul Mamat tu. Aku dia PM aku kan. Sebab dia itu hari aku buat biasa Kuantino sebelah dekat Pasir Gudang. Aku try balik kan. Aku try balik dapat kan. So okay lah. Riz, tolonglah Riz. Ikut besok Kuantino kan. Aku nak tengok balik Riz kan. Yang tu bila punya Zainul, aku geram betul lah Mamat ni. Tapi dia pun seronok. Aku suka tengok dia skate. Dia skate benda tu macam tak bahaya dengan tu sos. Dia main benda tu macam tak bahaya. Yang dekat Monkera tu. Ray bulat tu. Besar Kuantino kan weh kat Ray bulat. Benda. Okey lah, satu lagi lah. Aku tak tahu ini aku punya opinion lah. Mungkin aku terlepas kan. Okey, aku antara... Okey, ini kalau flat memang favorite aku suka basic kickflip tau. Tapi antara basic kickflip tercantik yang aku nampak dan benda tu buat aku memang heavy, memang Zainul Monkera. Yang dia basic kickflip tu. Memang itu kat aku besar weh. Itu tinggi, itu memang gap dan memang kemas lah, memang clean lah. Yang dia turun... Dia punya style kan? Betul. Macam dia tarik belakang. Kaki belakang dia tarik. Betul. Yang dia turun platform tu Betul. Yang tinggi. Tak ada lagi. Aku tahu dah. Aku nanti nak post, cakap aku nak PM kan. Tolonglah Zainul, aku nak tengok. Balas balik. Geram aku, Mamat tu weh. Dia buat expected tu. Macam dia buat main kat kampung batu tu, dia basic kickflip barrier tu pun. Benda tu kat dia nampak macam senang kan. Memang aku rasa kadang-kadang ada setengah orang dia buat. Aku suka tengok orang skate tau. So aku tak tahu itu aku macam mana aku rasa aku appreciate skateboarding kot. So kalau kau letak aku tengok amateur ke junior contest 5 jam aku boleh duduk tengok. So aku tak tahu aku suka. Sebab aku suka orang tu ada macam-macam variation lah, style tau. So benda tu kadang-kadang kalau kau percaya tak tahu betul ke tak kau percaya kan skateboarding ni antara satu benda yang kau tak boleh measure orang paling terror kau tak boleh. Dia unik pasal kadang-kadang Mamat ni tak ada menang kau pun tak, tapi kau suka dia. Dia unik dia, kau suka dia, idola kau. Tapi Mamat ni idola dia bukannya dia kontes kita, dia bukannya, tapi style dia kau suka tau. Unik tak? Betul. Aku nak tanya lah. Balik. Dia nak masuk macam ni. Comel tu. Aku pernah menang backside kickflip band to band dekat Bukit Bintang kan. Bukit Bintang kan. So masa tu Jad nak manjur. Lepas tu dia pun kan. Lepas menang tu aku tanyalah sebab orang lain ada yang nollie hill tak silap aku. Nollie hill apa benda apa semua tau. Tapi benda ni memang strike aku kau lah. So tanyalah Jad manjur. Macam mana saya boleh menang? Aku macam yelah sebab kau tengok online English. So tanyalah kan kau nak menang one thing. Tapi ada orang kena justify lah kenapa kau kena menang. So and aku rasa trik tu tak ni sangat tau. Senang biasa trik je band to band macam tu kan. So punya macam cakap apa dia tengok aku punya kaki and body posture and dia minat. Benda tu yang strike dia tau. Style lah sebenarnya. Style, body style. So bila kau punya aku masa tu aku terus macam skateboarding is all about style. And masa tu aku terus seorang boleh buat kickflip, 5 orang boleh buat kickflip. Tapi style yang berlainan. Betul. 5 orang boleh buat kickflip dekat competition yang sama, judge yang berlainan akan menang pun berlainan juga. Macam contoh half flip yang SLS si Naija dengan yang over tu kan. Apa Naija betul yang Luan Luan dapat 9 club. Lepas tu the next comp Naija buat juga dari silap aku flip over. Tapi dia dapat lower. Tapi kenapa? So kau akan nampak beza dia adalah sebab body dia punya style. Luan punya ni memang confirm Brazil lah dia punya ni kan. Dia cangkuk ke depan tu. Dia macam tarik balik Oi, faham lah. Cash paruh. Paruh tu. So benda-benda body style ni. So aku rasa yelah kau macam aku rasa level kita lah. Aku rasa kita tengok orang tu punya body style lah. Aku benda tu yang aku duk terap yang budak-budak yang kat sikit dengan aku sekarang ni. Aku macam
Kau jangan gupal-gapal sangat buat bunyi keyflip tu. Kalau hara tak payah kan. Aku terus aku macam, kau boleh ada ni sikit lah. Kau jangan land putar gabur lah. Aku macam ada. Kau land. Kau kena into. Kalau kau kelang kabut land tu, kau kelang kabut dalam kehidupan kau. Tapi betul lah. Aku perasan orang-orang lama memang kalau macam orang Memang lama push. style, dia memang ada style dia, badan dia memang nampak ada style lah. Kau pernah tengok tak Pejal Shah Alam buat side kickflip? Aku selalu sikit dia. Dia antara yang kemas lah. Kaki dia kan, kau tengok kan kaki dia. Ujung bolnut tu, ujung lagi tau. Kau macam mana kau boleh backside kickflip tu, ujung tapis tu. Lepas tu bila dia land kan, tapi kau jangan sikit depan dia lah. Relingan ni. Dia cerewet tau. Dia cerewet ada sebab. Kenapa dia cerewet? Maknanya dia particular, dia detail dekat trik yang dia nak buat lah. Benda macam tu. Tapi betul ni, kau tahu tak? Kau tanya Faiz. Aku rasa budak-budak pun tak suka kalau skate dengan aku. Sebab apa tau? Nanti dia orang akan kena racun. Dia orang cakap dia start order dah. Dia macam style lah. Dia aku tengok kau boleh lah buat backside flip. Sebab dia style macam tu. True. Budak-budak ni, aku push. Dekat dia dah boleh buat kan. Uncle, ni kickflip pula. Okay, kau DT kan. Kau buat backside BTT boleh tak? Kau jangan nak seronokkan BTT kau tu. Backside BTT. Kau sehari kau kena ada lain. Aku panggil je kan. Sebab kita dah tahu. Kau boleh, sebab asas dia adalah kau bila kau dah boleh masuk macam tu, kau mesti boleh buat benda lain. Sebab kau dah kat situ kan. So sebab tu kau akan nampak. Either kau dengar atau tak dengar je lah nasihat tu je lah. So, kalau kat aku, dia orang ingat aku nak bunuh. Tapi selalunya kalau aku, kita tahu dia punya dia boleh buat tau. So dan benda tu ending dia kebanyakan dia jadi Faiz kan. Macam mula-mula tu dia orang macam tak nak buat. Lagi session tu fine nanti. Kau boleh gelak. Kau macam lepas tu jadi bakar-bakar. Dia Skateboarding. Betul lah skateboarding. Kau baik pergi balik. Tapi ayat dia kau ajar agak. Boring lah Oli. Oli tak payah main lah. Macam ya betul lah. Dia best lah. Kat situ nampak lah. Kita encourage orang cara kita kan. Bukan Cool best lah. Sebab balik skateboarding, kau rasa Mirul filmer. Engkau perasan tak skater kan, kadang kau tak tahu pun kau punya apa yang kau boleh buat tau. So kawan kau tahu, kawan kau atau filmer kau tahu. Filmer yang akan direct kau, kau boleh buat ni weh. Kadang kau pun tak terfikir macam boleh rupanya boleh buat. Sebab kau tak tahu kau punya kau punya apa nak pakai. Aku dah capacity je, bukan capable lah. Capability. Bagi aku filmer ni diorang pandai analyse ke mesti jenis pandai analyse orang kat. Betul tak Mirul? Kau boleh kau macam kau tengok kau macam sepatutnya kau tu ada tak kau akan macam tu. Sebenarnya aku tengok filmer mesti macam tu. Masalahnya orang tak dengar cakap tau. Itu yang bengar tu. Maknanya dia tak dapat ni lagi. Sebab aku pernah borak dengan kita punya professional ni, fotografer pun dia pernah cakap ada certain kereta dia tak faham tau. Sebenarnya dia tak faham. Ini bukan pasal kau nak ajar ke apa, bukan. Engkau tahu dia tu boleh buat apa, engkau tahu macam mana nak dapatkan yang cantik. Sebab ini aku nampak apa tau depan mata aku. Ingat tak masa Volcom datang Malaysia, filmer yang Alan Majorus tau. So dia very gentle way. Dia sound way more, dia sound masa tu dia Dave Berman dia sound way. Dia cakap kalau kau tak nak, sebab Mamat ni tak nak kerja sama, dia suruh buat setting. So Mamat ni macam bengang. Lepas tu dia cakap kalau tak lepas ni kau jawab. Sebab kerja dia adalah tu kerja dia. Dia kena, dan dia tahu apa yang dia nak buat lah. Macam tu lah. Aku bukan apa lah. Aku banyak rakam budak-budak yang tak power. So aku punya hard disk penuh dengan dia orang tak land je. Good lah kau. Jahat gila kan? Tak ada lah. Tapi berbalik pada point tadi, betul lah. Filmer, sebab kau yang visual punya mind tau. So sebenarnya kau nampak dia dah boleh catch, lepas tu dia buang ke apa semua. Macam kau tak commit, padahal boleh je. Tapi so tu yang kau jadi macam kau commit je, benda dah kau dah catch apa, kau pergi buang apa dia buat tu kan. So benda macam tu aku rasa sebab kau nampak. Orang yang buat trick tu kau tak nampak sebab kau yang pijak benda tu, tapi dia ada mata daripada angle lain tu yang membuatkan tu lah. Aku rasa lah sebab tu lah. Tak, aku rasa betul. Sebab
kalau kau cakap tadi ada budak yang mungkin marah tak nak dengar cakap kau, aku rasa agak pelik lah. Sebab even kalau aku skate dengan Faiz pun, kalau kita tak dapat, kita kan tanya kawan kita, apa masalah aku tadi ya? Tu Kau aku tanya Joy, apa salah aku Joy ya? Ha. Macam tadi pun kita main pun kita tengok kita tengok macam apa salah kau aku tengok. Joy. Tapi itulah. Tapi aku rasa benda ni tak boleh cakap agak, sebab mungkin ada setengah orang dia punya style skate memang dia tak suka input luar tau. betul. Ada setengah orang macam tu, so tak boleh cakap agak lah. Macam dia more tu, kalau dia tak boleh, dia nak try lain ke apa, tu macam kau tak boleh kacau. So depends on personality dia juga lah, aku rasa. Kalau kau Riz, kau punya skate, kalau kau shoot skate kau, direction kau ke ataupun kawan-kawan atau filmer? Aku dua lah. Sebab aku skate dan aku juga film kan. Aku pun tolong filem orang skate. Aku pun skate dan definitely bila kau skate, kau pressure tu dekat kau lah. Kat skater kan untuk land kan. So cerita pasal pressure ni aku ingat sekali Fadil pernah sebab selalu Brazilian kan, dia selalu nak shoot. Bila datang kat skatepark Shah Alam tu, something gonna happen lah, macam biasa lah. Right, so bila Fadil ada, Fadil selalu tersenyap datang kat aku. Okay, better land weh. Better land bro, cakap dah. Okay. So, dekat Shah Alam pernah, and aku ada 2 atau 3 trick yang aku pernah buat. 3 trick paling major aku pernah buat depan dia, yang dia memang tak pressure, tapi sebabkan equipment yang dia ada tu dan how dedicated he was during the filming, and tambah dengan Fadil yang duduk cucuk, aku kena land. So benda tu is actually the one yang drive aku macam, aku kena land. Dan masa tu is a very good, memang kau tahu. Dan aku rasa aku memang jenis macam ni. Kau balun, kau boleh land. Dan kau tak practice. Aku mungkin masa tu jenis yang tak practice trick tu. So aku pernah buat backside YT50 Backside YT50. Backside YT50 dekat box dekat Shah Alam, and itu land untuk dia. Masa tu dia rekod, and dia yang ada rekod tu. And aku buat factory traffic dekat bank yang stick dekat Shah Alam tu, itu pun first dengan dia. Dia yang rekod. Aku tak pernah buat masa aku free skate, aku tak pernah buat masa orang lain film, masa dia film. So benda tu macam aku tak tahu sama ada connection ataupun apa dengan dia ke macam mana, ataupun aku memang buat, aku buat lah. So third is masa KK skate film. Aku flick kukut dekat box yang dekat taklah dekat tu lah, dekat KK tu kan. Apa story tu tadi? Tu first try. Masa nak buat tu, dia tanya aku, kau nak buat apa kan? Flip kukut, try. Flip, land. Riz, boleh Riz. Oi, serius lah? 5 kali, haram tak land. Aku cakap, tolong lah, ambil lah yang tadi tu kan. So, yang first try land, and aku bila land tu aku macam, tolonglah, ambil lah yang tu kan. So, itu land, flip kukut tu sebab aku tak pernah buat kat tempat lain. So, aku buat kat situ. So, 3 trick ni, yang filmer yang sama, moment yang sama, dan juga expression yang sama. First time filmer yang record, first time aku duk buat, aku tak pernah buat sebelum ni, dan land kat depan dia. So, tiga ni aku rasa macam like miracle dengan dia lah. So, benda ni aku terus macam, yelah aku rasa mungkin masa tu kaki pun ikut arahan, okey lah, cantik lah. So, bila aku dekat switch places lah, aku sebagai filmer, and aku tak tahulah sama ada Nirul kau perasan ke, bila aku dengan kamera, aku rasa bila aku pergi pun aku akan observe lah yang orang, aku suka nak ambil orang yang random yang aku tak kenal, tapi aku akan observe macam mana dia skate dulu, and aku tak minta benda yang dia tak buat, sebab aku lagi jenis suka yang, sebab aku tak ada projek skate video, aku jenis yang jadi aku nak buat macam vlog je stuff. Jadi bila aku tengok macam contoh ada yang kita tahu dia pernah buat ni, tapi mungkin dia dah lama tak buat, tapi kita tengok ada skate masa tu dulu, tengok skate. Dia tengah nak buat benda tu, and kau dah boleh nampak, okay, Mama ni akan land lepas ni. So kau just macam follow dia. Tapi itu aku punya style sebab aku lebih pada vlog lah. Tapi bila kau dengan itu punya team, it's a different pressure lah. Definitely. Sebab bila aku dengan dekat push punya dulu pun sampai sekarang sudah pun tak habis video. Kau perasan tau, kadang-kadang kau tak sedar apa yang kau buat bagi impact kat orang lain tau.
positif lah. Aku ada borak dengan Haris tau. Dia punya dedication dekat video buat aku beli kamera tau. Sony NEX tu. Sony NEX tu. Aku beli sebab aku tengok Haris buat tau. Dan aku pun lepas tu, ya kadang-kadang kau tak sedar, kau just benda tu kau buat sebab kau suka kan. Tapi dia bagi influence tau dekat orang. So aku tengok macam, aku macam, inspired gila sebab aku tak nak Sri Lian pun pakai sebelum ni kan. So aku macam, style lah. Tapi aku kena percaya satu benda lah. Apa yang orang buat, belum tentu aku boleh buat. Lalang ke laut juga. Ya tu. Boleh. Nak tak nak lah. Tak nak. Sekarang ni aku dah macam, Dia cuba pujuk pun. Boleh. Tak nak. aku sekarang ni pun memang semua aku punya kamera semua drone jadah apa semua aku dah tolak semua. Last aku macam apa yang aku dekat phone ada ketangan tu lah. So phone je lah yang flip tu. Pun cantik. Aku ambil different angle lah. Sampai aku nak beli GoPro aku Haris tu. Tanya Haris. Nak beli apa elok? Pagi nak GoPro lah. Try second hand ataupun 360 lah. 360 tu tala je kan. Senang lah. Tadi kau ada tanya. Tadi apa kau nak tanya? Aku rasa berbalik pada cerita tadi lah. Yang masa kita cakap filmer dengan skater punya dynamic tu. Aku rasa benda ni the more to chemistry kau dengan filmer dengan skater. Macam skater faham filmer apa yang dia nak, style art dia ke apa, tapi filmer pun kena faham skater tu punya personality semua macam mana. Kalau dia jenis yang tak boleh nak push sangat, kau push dia lagi kau kacau dia punya vibe nak buat trick tu lah, dia punya battle tu. Tapi kalau kau tahu dia ni jenis yang kau boleh push dia, bagi dia geram ke apa semua. So it all depends on chemistry, sama ada korang faham each other punya style tu. So bila lock tu, aku rasa bila style tu dah lock, memang senang lah. Sebab aku rasa skateboarding yang salah satu lagi unik, dia bukan macam major sport. Kat mana, Haris kau pergi skate, aku hantar filmer. Bukan, dia orang ada bonding homie. Betul. Ada bonding tau dengan semua tim kau. Betul. Dengan filmer kau semua. Benda tu main peranan aku rasa. Betul. Apa yang nak duduk filem kau 70 kali try satu je kan? Betul. Gila. Kan? Itu paling ni lah. Aku ingat Kai pun adalah satu filem yang aku ni jugalah, respect jugalah. Kaji juga dia. Khairi Sabah, KK. Kai. Dia pun tonok lah tu. Dia apa dulu 60 FPS channel YouTube dia. Yang pistol dia punya ni benda lah. Tapi dia cool lah. Aku pergi KK dulu, dia yang bawa tu. Dia yang bawa keliling semua. Oh ya. Ya tu. Dia punya yang logo ni kan 20 frame per second tu kan. Yang macam pistol tapi ada kamera. Right. No better. Okay. Gila. Sekejap tu. Sekejap lah sekejap tiba-tiba. Melangkah lalu. Aku rasa kita boleh go to last question ke apa. Korang ada benda lagi nak tanya ke apa? Aku tanya banyak. Kau tanya banyak Joy. Power Aku rasa nak tanya pasal ni lah. Alang-alang kita dah kat sini, member pun pakai baju push kan. Kita tanya pasal push lah. Oh ya. Apa cerita ni push ni? Tahu lah. Ada. Tak tahu. Ya, tunggu bawa sampai lah. Bawa sampai. Oh, ada kelompok nanti Ada kelompok. Bawa sampai. Lepas tu, challenging dia adalah nak cari rider ni. Betul lah. Oh, just to refresh kalau orang yang baru dengar. Haris dulu, kau siapa ya? Brand push ni dulu sebenarnya? Dulu AI. Ya, betul AI. So dulu ada push skateboard lah. Push skateboard ada push skate shop kan. Dekat Shah Alam dulu apa semua. So dah tak ada kot. So diorang nak start balik ke macam mana aku pun tak tahu. Dulu start dengan push skate shop, the push nama dia kan. The push. Dia push kat Shah Alam lah kan. Lepas tu lepas Shah Alam dia pergi ke pergi ke bandar utama, Wan Utama. The first skate shop dekat dalam mall. OU tu. Dekat Wan Utama OU tu. Tingkat atas tu kan? Kat atas tu. Lepas tu then dia buat online, dah silap tu buat online. Tu tak ngam sangat lah online, and then just mati macam tu.
Tapi masa tu kita ada buat banyak gila lah kan. So kita just continue and then kita orang continue balik. Ada buat banyak kali lah. Mati tu kita orang try hidupkan balik. Ada beberapa version yang sebelum ni kita buat balik. Dan dengan ada 2-3 orang juga yang fun benda tu. Lepas tu pun mati balik. So sekarang ni kita nak try balik lah. Nak try hidup. Just make it as another brand lah. So tak ada nak hype sangat kita ni resurrected ke apa semua kan. Kita just another brand yang kita orang sayang brand tu. Yang face mask tu jual lah? Dah habis lah. Baik weh. Lupa lah. Kalau untuk orang yang tak nak tahu kan, contoh orang yang suka collect barang-barang lama local brand ke apa kan, korang boleh pergi Cool Element, ada lagi baju push kat sana. Push atau mati. Itu paling power dia. Aku pergi, tapi sebelum kita MCO lah, baju tu ada lagi. Lepas tu minggu lepas Maris beritahu aku baju secret pun dia ada jual lagi. So aku nak ambil nanti, tapi kau nak beli lah maksudnya. Haris pun kalau untuk orang yang tahu, kau selain daripada push dulu, kau dengan principal juga kan? Principal Hellband ada dengan skate shop. Bukan Hellband. Skate shop Sungai Petani. Apa nama? Ada Busy? Busy kan? Busy lah. Busy lah. Ground Zero apa? Apa nama? Synopsis kan? Synopsis. Oh, okay. Tahu itu tak tahu dia. Bagus juga ni. Aku tak tahu kau pernah dengan dia. Maksudnya travel aku pergi, yalah, perjalanan aku ni kan, aku daripada Teluk Intan. First yang keluar daripada Teluk Intan ni MRTK dengan adik dia lah, Ijat. Tetap pun travel dengan adik aku semua. Adik pun kat PJ, jumpa dengan orang Sungai Petani. Aku lepak dengan orang sekali semua. Lepas tu tukar information semua, contact number. Dan aku cakap aku nak pergi ke Petani. So aku pun bus hopping sampai ke Sungai Petani. Dekat 4 jam juga. Aku 4 ke 6 jam lah aku nak sampai ke Sungai Petani. Sungai Petani sebab ada kom. Pergi dekat kom tu, lepak dekat. So aku rasa aku selama pergi lah. Aku pergi Sungai Petani semua. Tahun berapa tu? Tahun berapa ingat? Tak, 2003 Oh. Jauh tu Teluk Intan dengan Petani. Dia macam satu direction yang kau rasa susah tau. Sebab kau tak boleh direct. Macam kau kena pergi kau kena pergi KL dulu. Kau pun random. Kau macam tak tahu semua. Aku tak tahu apa jadi aku. Aku saya selama je aku duduk travel. Orang macam pergi dengan Petani lepas semua. Diorang kata nak sponsor. Cakap alhamdulillah sponsor semua. Okay. Lepas tu aku pergi Taiping. Ya, kalau Taiping sekali dengan budak-budak je lah. Budak-budak Bintan pergi sana. Tu pun macam gila. Lepas tu Kampar. So, masa tu kan semua suka travel kan. Travel. Tapi yang paling aku ingat adalah yang dekat Manjung lah. Aku rasa Manjung. Masa tu kan. Cerita kau kan. Aku rasa kawan-kawan dia demo dekat satu mall tu. Masa tu still lagi baru tengok. Belum lagi nak skate. Tak skate pun. Tengok semua. Masa balik tu memang jadi macam-macam lah. So, tapi benda tu memang build up. Kau tahu aku sekarang ni Taiping je aku tak dapat nak pergi balik skatepark atau dah skate sana lagi. Tengah Petani aku selalu kalau pergi Perlis, aku akan singgah. Aku memang nak singgah. Aku memang suka duduk nak pergi balik tempat-tempat yang aku nak skate. Orang ni balik. Penuh. Tapi memang skate trip tu sebenarnya kat aku, travelling ni macam kita punya part of kita punya culture lah sebenarnya. Sebab tu kadang-kadang benda tu memang dia akan bagi, of course semua kau punya skate travel tu bagi experience lah, tapi kau akan ada rasa special. Macam even aku tak pergi kan, yang korang punya principal pergi ke Singapore, tapi aku boleh rasa vibe dia macam best yut kan. Kau bayangkan satu spot pergi lepas tu kau sama-sama apa yang kau buat semua, best lah. Even aku last kali aku rasa pergi dengan Faiz, kita pergi Penang tau, kita just pergi. Itu memang kau tahulah dia punya chaos macam mana kan. Betul lah. Skateboard kalau kau nak progress, tak kira lah filmer ke fotografer ke, especially skateboarder lah. Kau nak grow, kau memang kena travel. Kau kena travel, kau tengok orang lain punya trick, kau tengok orang lain punya scene macam mana, dan kau punya minda tu berkembang lah. Tapi itulah sekarang ni PKP kan, so macam tak boleh buat apa lah. So travel daripada bentuk dalam social media lah, travel lah.
Itulah guna dia yang page sekarang. Betul. Betul guna Facebook tu. Betul. Ya, Betul, dia betul. beberapa hari ni tu, dia tak tengok macam contoh, diorang tak exchange street saja. Diorang akan exchange dari segi Tempat location, tempat. Sebab aku suruh diorang accept tempat diorang tu, even orang tempat diorang sendiri pun tak tahu punya budak-budak ni sikit dekat saja. Betul. Jadi benda kat minda untuk diorang join sekali. Aku tak terfikir lah. Kau suruh hashtag Betul. Ada hashtag faham tu pasal Pahang Johor Baru. So orang ni banyak tahu. So bila aku tengok dekat hashtag tu, kita dah tahu lah berapa ramai ni dekat sini. So, kita collect information sekali tau. So 2,500 orang tu mungkin dalam 2,000 orang je. And benda ni big. Aku punya understanding sebelum ni tau. Dia aku duk ingat macam sekarang ni dekat Malaysia hanya ada 1,500 lah basically yang akan escape semua. Tapi bila kat situ lebih daripada itu kan, kita tengok kat mana Johor Baru escape semua, kita tengok berapa yang post semua. Aku rasa it's more than that. Dan benda ni sebenarnya indirectly kita collect data lah. Collect data skateboarder dah kerja sebenarnya. Dulu macam mana kau nak tahu nak collect data tu? Kau nak pergi tanya orang, kau nak collect. So this is one of the way lah. Lupa pula. Betul lah kau cakap tadi. Aku pun tak terfikir. Tadi kat grup kita orang pun ada budak nilai baru masuk dan dia masuk daripada page tu. So kalau pasal dia ada post, dia tanya nilai main kat mana kan. So lepas tu aku ada komen, dia PM aku, dia tanya kat mana, aku suruh aku ambil nombor dia. Dia ada grup dan positif dia macam aku cakap lah. Dia jadi tahu kat mana ada spot. Sebab dia dah dengar tapi dia tak tahu nak pergi kan. Bagus lah. Betul. Connection lah. bantu kat rasanya. Tapi tu bezanya kalau dulu tu, macam dulu aku start main kat Sunway kan. Aku tak tahu pun budak Subang tu ada park apa semua. Aku duk pergi main dekat skatepark yang Extreme Park Blacksmith Imperial lah, belakang sampai Legun tu. Padahal aku tak tahu pun USJ banyak skatepark kecil-kecil apa semua. Sebab tak ada knowledge tu kan. Sebab aku rasa tapi bagus lah benda tu yang buatkan share. Lagi-lagi kan macam kalau aku rasa zaman dulu mana ada social media kan, kau dengar rumours kan, bulut kan. Tu lah, dengar mulut je. Tengok kat magazine kan. Kena Kalau beat. perasan dulu kan, ada kau macam ada feeling yang ada skateboarder kat sana tau. Kau pernah tak ada feeling macam kau travel ataupun travel kau pergi mana macam kedai yang random. Lepas tu kau akan ada spot. Kau akan ada spot macam ni spot budak skate ni. Ya, kau boleh tempat lain. And then kau akan dengar macam pump. Kau ada that demonstrate ataupun macam benda tu drive kau. Kau jumpa budak skate ada kat sini Syul. Betul. Aku kena macam tu. Yang latest dekat, tak ada latest. Yang paling bagi aku random gila dekat aku balik rumah kampung mertua aku kat Padang 2 tahun lepas aku rasa kan. Aku tengok dekat area, aku tak lupa apa nama bandar tu lah. Tapi macam, ni spot lah, tempat boleh grind ni kan. Macam, kalau street ni si function kan. Sekali nak ada cerita, macam fikir lah macam, mesti tak ada budak skate kat sini sebab banyak orang kampung area sini kan. Aku lepak masjid tu, solat, lepas tu nak tunggu maghrib tu kan. Tapi macam, maghrib tahun jamaah, kita gerak keluar. Aku lalu ada 2 orang pegang skate pergi semayang maghrib. Aku cakap, oi, budak skate kat sini. Aku cakap, kenapa lah tidak. Aku dah, kalau tak aku cakap bini aku, kalau pas jumpa budak skate, kau nak pinjam deck dia nak buat kickflip. Tapi sebab dia nanggi masjid, takkan aku nak pinjam deck dia, terlawak lah kan. Aku cakap, macam mana boleh jumpa dia. Aku happy kan. Perasaan dia happy gila kan. Happy gila weh. Aku cakap, tak boleh dapat bodoh sebab tak. Macam aku daripada umur 15 sampai ke sekarang, kalau kau jalan-jalan, kau perasan tak? Kau nampak spot tu sikit, kau mesti dah imagination kau dah pergi jauh lah. Kan? Kau jalan dia, tempat. Itu daripada aku sekolah tu sampai sekarang. Yelah. Itu aku rasa yang dah stop skate pun kepala mesti macam tu aku rasa. Aku rasa macam tu. Confirm. Bila ada tweet skateboard, itu satu aku tak nampak tau. Tweet skateboard hari ni dia trigger balik memori tau. And dorang kena racun balik tau. 10 tahun, 10 tahun, skate balik, umur 55, 45, apa macam, aku tak tahu yang benda tu sebenarnya indirectly racun dorang lah. Aku dah baca tentang konsep lah. Tapi benda tu sebab dia ada something dengan group. Jadi dia trigger tau. So aku macam, baik tak racun. Semua siap, semua salahkan. Page ni racun kuat. Macam mana racun kuat dia macam, rupanya dia check, diorang check selalu tau. Dia macam post selalu aktif kan. Benda tu aktif. Jadi dia macam, racun kuat lah ni. Ada yang tinggal nak 4 semua pun skate balik semua. Bagus lah. Lepas tu local brand lah untung kan. Orang beli deck balik apa semua. Skate shop semua.
push lah. Takut push kan. Cool. Yelah. Dah umur-umur dah macam ada anak bini tu mestilah ada duit sikit lah nak beli kan. Dulu time masa remaja tu. Macam aku cakap lah dalam aku punya live dalam group tu, aku cakap dia macam mainan tau, kita punya mainan. Kita tak mampu dulu. Betul. Tapi mungkin badan tak berapa nak ikut sangat. So kita just nak kita nak beli memori sebenarnya. Kita beli memori kita. Bukan apa kan. Macam Wan Kedah punya group lah kan. Kanak-kanak baru 35 tahun ke atas saja yang boleh join. Kanak-kanak Kanak-kanak yang baru 35 tahun ke atas saja boleh join. Description dia. No comment. Betul lah. So Collector Toy Fair KL ni, aku pergi event dia, aku cover event dia sebelum ni. So kau tengok macam, yelah satu collector lah. Dah. Betul lagi. Okay. So satu dia toys lah kan. Tapi toys yang memang tahun 85, tahun 70-an. So diorang ni collect tau. Dan bila diorang collect, benda-benda macam ni yang macam bagi diorang masuk ni. Sabar ni. Uish. So, diorang ni macam dia beli memori sebenarnya. And so skateboarding ni pun dia tak pernah. And dia ramai bila tanya dia beli balik. Aku cakap, kat mana nak beli? Cakap, kalau ada owner rajin nak komen, tengoklah komen dia. Kalau tak ada, kau pergi pasar skateboard. Dia relate aja. Channel kan je pasar skateboard. Tapi betul lah tu yang kalau dekat pasar skateboard pun ada seorang brother ni OGJB tu. Dia beli kasut-kasut puffy yang besar apa semua. Itu semua beli memori tu kan. Kita dulu tak mampu tapi OGJB tu dia reseller kan. Itu dia jual juga kan. Dia jual juga kan. Tapi kita dulu tengok benda tu tak mampu nak beli ataupun yelah mahal ataupun tak sempat nak beli ke apa. Tapi bila sekarang ni semua dah adapt semua, time tu lah kan. Nak beli tu kita just nak dapat je. Berasa tak beli kasut ni kan. Betul cakap bini kau tu RM20. Ya, diskaun. At least diskaun lah. Deck tu harga 200 cakap RM150. Sebab kenal kawan. Aku bagi tahu ada orang hantar kot sponsor. So Itu komen tu. Itu komen. Itu standard. Itu nak hidup. Benda nak hidup. Itu nak hidup. Kita kena pandai nak hidup. Betul letak dalam bonet kereta. Tapi aku ada macam pada aku lah, ada satu race aku bayangkan macam kau cakap lah, ada Wan Kedah buat dia punya toy festival kan. Kita tahu kan daripada yang pertama sampai ke yang keberapa-berapa dia punya progress tu makin proper tau. Daripada buat dekat tepi tepi Dewan tak laku lah kat mana Setiawangsa lah, sampai diorang dah ada, diorang boleh buka kat dalam indoor tau. So aku bayangkan one day pun sebenarnya aku harap akan ada orang yang boleh buat macam tu. Aku bagi contoh mungkin Grand Baru lah. Dia dah start progress. Sebab Grand Baru pun kita nampak progress dia daripada kau buat sendiri. Kau seorang, lepas tu kau dah start kena pakai kawan-kawan tak tolong kan. Lepas tu kau dah start makin lama makin besar. Aku harap one day Grand Baru tu akan jadi satu tempat benchmark yang memang kita ni ada banyak gila local brand, semua nak contribute kat situ. Kita ada community, kita ada event. Kat situ lah kita lepaskan balik semua. Oh, tunggu-tunggu lah event tu kan. Betul. Tahu kan. Saya lah kurang lah tengok macam mana. Tapi yang penting tu lah, kita tak boleh bawa yang lepas tu sekali. So, kita kena pandang yang depan. Kita nak improve. Yelah ni kita buat. Okay guys, aku rasa kita pun dah berbual panjang gila ni. Panjang gila. Tu lah, maksudnya dah mengantuk. Mengantuk aku lapar. Lapar apa? Malam buta lapar lagi. Tunggu, tak boleh. Betul gemuk tu. Okay, so guys, aku rasa terima kasih ke Haris. Kita bagi last chance untuk Haris nak shout out ke, nak cakap apa-apa ke, nak plug ke, nak just ni lah. Nak release. Lalunya hujung minggu lah. Sabtu Ahad tu. Ahad kan. Tengok macam mana. So anything you would like to plug
Boleh, silakan. Oh, lupa cakap lah. Sebelum dia tutup, lupa cakap. Sebenarnya apa yang kita buat ni pun sebenarnya adalah sama juga initiate positif untuk komuniti lah. So, jadi diorang ada macam kau ada tempat untuk orang share sikit. So, kita ada tempat untuk share news, apa-apa benda kat tu. Okay, good. Pandang ke depan lah. Pandang ke depan. Right, so aku rasa kita punya reason akhirnya kalau mana-mana skaters yang masih lagi mempunyai pandangan ataupun ialah pandangan ataupun fikiran yang bahawa kita ni tak boleh nak maju dalam skateboarding ni, anggap itu adalah hobi. Yang mana rasa boleh maju, teruskan. Right, so itu je lah yang kita boleh. Sebab itu je lah. Kalau kita rasa kita komplain skateboarding ni adalah sesuatu yang slow, yang lambat, takkan progress tu semua. Maksudnya bagi kau itu adalah hobi. Kalau kau rasa benda tu adalah something yang boleh progress, maksudnya itu adalah something yang kau nampak future kat situ. Kalau aku nampak future benda tu dekat dalam street skateboard aku hari ni. Aku tak nak members kat dalam tu mempunyai walaupun ada pengalaman yang tak bagus, tapi kita nak dia nampak yang skateboarding ni fun. Kalau dia nampak skateboarding trick yang dia nak share tu adalah trick sekadar untuk hobi, untuk keluarkan peluh, let it be. Kalau dia nampak benda tu adalah standard level yang akan buatkan dia sampai ke Olimpik contohnya, let it be. So dia boleh choose untuk jadi apa. Dalam tu pulang kau share lah trick kau macam mana pun kau nak share, as long as korang positif and looking forward and then support for each other lah. Kalau kau tepuk untuk orang lain hari ni, orang lain akan tepuk untuk kau. Style ayat tu, style. Betul, setuju. Afundi Haris. Okay, terima kasih. That's a good speech aku rasa, dan memang itulah aku rasa relevan dengan situasi sekarang ni. Dan juga tu macam kita faham mana skateboarding ni ada orang anggap benda ni sukan lah, ada anggap hobi, ada anggap art. Kita tahu benda tu memang pandangan berbeza. So tapi apa yang aku nampak Haris buat ni macam any point of view kau ada pun benda ni membantu juga kan. So kau boleh reach your goal kalau kau guna the medium tu properly lah. Kan, betul. Energy tu ke arah positif. Yes. Itu yang penting lah. Cool. Orang tu makan dah lah. Kalau positif time-time sekarang ni bahaya. Wey. Tak, itu pun Aduh. Itu kena elak. Joy. Okay, terima kasih Haris Mansur kerana jadi guest kita hari ini. Aduh. Ini Minda. Oh, sekejap. Oi, shout out. Oh, iyalah. Okay guys, terima kasih Haris, terima kasih Faiz, Joy kerana sesi skateboard kita yang kedua ni. So itulah, kita sekali lagi terima kasih kepada Haris Mansur. Kita harap hala 7 grup ni semua akan memajukan lagi scene kita ke, tambah fun lagi ke, silaturahim antara skater semua. Dan akhir kata, kalau korang belum subscribe lagi YouTube channel kita orang, kita punya website 50zin.com, kita punya social media, Instagram semua ada 50zin. Dan juga boleh join group Trick Skateboard apa hari ni, dan follow Haris Mansur di Instagram, TikTok. Itulah semua benda tu. Yes. So any comments, korang boleh komen di bawah. Any feedback, any guest yang korang nak tengok, korang boleh tengok lah. Korang boleh komen kat bawah. We'll see you guys soon. Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Ciao. Assalamualaikum guys.